إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kita tak rujuk kitab kita sebab saya ambil tajuk judi. Judi ni dalam ta'zir. Kitab kita tu dia tak jelaskan panjang lebar tentang kesalahan-kesalahan ta'zir. Jadi kita lihat tajuk berkenaan dengan judi sebab dalam seminggu dua ni kan ada isu yang kontroversi berkenaan dengan mesin slot judi, berkenaan dengan judi cyber dan sebagainya. Jadi kita perlu mengetahui sebersedikit berkenaan dengan kesalahan ini. Judi ini sebahagian ulama menyebut bahawa dosanya lebih besar dari riba. Riba itu dalam Quran disebut dengan jelas, itu satu deklarasi perang oleh Allah dan Rasul yang pernah kita sentuh sebelum ini. Dan judi dianggap sebagai satu dosa besar minal kabair, yang mana dosa besarnya itu lebih besar daripada dosa besar riba. Jadi kita nak tengok bagaimana Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita akan lihat bagaimana beberapa kajian contemporary berkenaan dengan status judi yang ada dalam negara kita. Sehingga kan kalau kita tengok dalam serbuan-serbuan yang dibuat, boleh kita lihat yang kena banyaknya peniaga-peniaga penjaja orang Islam kita yang kena tangkap, yang kena rampas, gerai dan sebagainya. Tak apalah kalau mereka tu melakukan kesalahan, tak apalah, ambil tindakan yang sesuai. Tetapi yang menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan ahli masyarakat ialah kenapa toke-toke judi itu tak kena. Kan? Kenapa toke-toke judi ni yang ada di sebalik cerita ini, belum seorang pun lagi yang kita dapat tengok dalam akhbar ataupun portal berita, news portal dan sebagainya yang dapat ditangkap oleh pihak berkuasa. Tambah pula SPRM masuk dan tangkap pihak-pihak pegawai kuasa yang tertentu, beberapa orang telah ditangkap di atas masalah rasuah. Yang tu kita tak ada masalah, tapi yang kita nak tahu toke tu kan, kenapa dalam kes rasuah, dalam kes salah guna kuasa, dalam kes corruption, yang kata toke yang besar ni tak pernah kena. Jadi kita akan tengok nanti sebersedikit mana yang sempat. Baik, yang pertama sidang hadirin mukminin, kita lihat dahulu apa yang ada dalam Al-Quran berkenaan dengan judi ni. Baik, judi secara ringkas tuan-tuan sekalian, kita kena tahu para ulama menyenaraikan elemen-elemen. Kalau elemen itu ada, sifat itu ada, maka itu adalah judi. Kan? Antaranya ialah apabila ada pertaruhan.
Bila ada bertaruh sahaja, nama bertaruh saja itu adalah judi. Kan? Ustaz, kalau kami bergurau pun judi juga. Main-main, seronok-seronok kan. Itu judi. Contohnya apa dia? Siapa sini main golf, ada tak? Main golf ke, ataupun mancing ke, bowling. Main bowling. Oh, sini main bowling. Okey ya. Okey tuan-tuan, dia main bowling kan. Baik. Mudah aja tuan-tuan. Siapa menang dia kena belanja mi udang contohnya. Kan? Siapa menang dia kena belanja apa ni? Ais kacang ke, cendol ke apa ke. Alah berapa ringgit je, RM2, RM3 je. Kan? Maka itu namanya judi. Bila ada pertaruhan, Ustaz, takkanlah belanja makan RM2-3 pun judi. Tak, itu judi hak kecil lah. Dia haram dan tak haram, dan dia minal kabair. Dia daripada dosa besar. Kan? Dia bila bertaruh sahaja, ada pertaruhan, kan? Sama ada 2 orang ke 3 orang ke, tak kira bilangan. Bila ada pertaruhan je, maka itu adalah judi. Kan? Kita tengok apa-apa sahaja, tak kira permainan apa sekalipun, bila ada pertaruhan, nilai dia berapa sahaja, sedikit atau banyak, maka itu adalah judi. Kan? Yang kedua, bila melibatkan kehilangan mana-mana pihak, ada kerugian di mana-mana pihak, mana orang tu kena keluar duit, kan? Walaupun nilai dia kecil. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk pertandingan apa sekalipun, futsal, sekarang ni futsal kan, bola lah apa semua, masing-masing contribute duit masing-masing RM10. Katalah ada 10 orang dalam pertandingan tu, masing-masing contribute seorang 10. Duit hadiah ambil daripada duit sumbangan tadi, maka itu adalah judi. Itu adalah judi. Lepas tu Ustaz, macam mana kita nak buat pertandingan? Kan siapa nak bagi hadiah? Hak tu pergi cari YB. Minta dengan YB. Kalau ambil daripada duit tuan-tuan, duit peserta sahaja, tak kiralah pertandingan mancing ke, apa ni, merentas desa, apa semua ni, lari ke, jogging ke, apa sahaja, lumba basikal ke, apa nama pertandingan, kalau dia duit sumbangan peserta, dan duit sumbangan peserta itulah yang dijadikan sebagai hadiah, kan? Orang yang kalah dalam pertandingan tu, yang kata masing-masing bagi duit, akan tak dapat apa-apa, maka itu adalah judi. Tuan-tuan kena nampak tu. Kan? Sebab itu kita tengok dalam masyarakat kita sebenarnya judi ni sangat dekat. Walaupun kita kata judi ni dosa besar. Walaupun judi ni dosa besar, tapi dia sangat dekat. Dia ada dalam masyarakat kita. Tu belum kita bercakap pasal anak kita lagi. Yang sekarang ni judi cyber. Kan? Melalui handphone. Ada apps dia apa semua. Walaupun tak pergi CC, tak pergi Cyberjaya, yang mak dengan ayah tak tahu apa-apa. Dia tak tahu yang anak dia sekarang pun berjudi. Maka yang tu yang menyebabkan benda-benda yang macam ni dia wujud dalam masyarakat, dalam taman kita, dalam kampung, wilayah kita, negeri kita, sehingga kan berlakunya elemen rasuah. Dia merebak. Penyakit tu dia merebak. Baik, kita tengok kenapa judi ni dihukum sebagai dosa besar, terutamanya yang disebut dalam Al-Quranul Karim, dan kenapa sehingga ulama menyebut bahawa judi dia punya besar dosa dia itu, sebahagian ulama mengatakan dia didahulukan besarnya dosa dia itu berbanding dengan riba. Antaranya yang pertama, suratul Maidah ayat 90. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, khamar, kan, yang dalam kuliah yang kita selalu cerita tu, khamar, kan, minum arak. Yang keduanya judi. Yang ketiganya berhala. Yang keempatnya mengundi nasib, tenung telek nasib dengan menggunakan anak panah. 4 benda tu
Allah Ta'ala sebut min amalis syaitan. Semua 4 benda tu adalah daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah amalan itu atau perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Baik. So macam mana ayat ni? Para mufassirun mengatakan bahawa ayat ni dia ganding 4 tu. Kesalahan tu dia ganding 4. Apa dia? Yang pertamanya ialah arak. Yang kedua dia ganding iaitu judi, kan? Yang ketiga dia ganding dengan berhala, kan? Jadi ini adalah dalil untuk menunjukkan bahawa dia punya kita kata darjat dosa dia tu, dia punya tingkat dia tu satu level. 4 tu Allah Ta'ala sebut pada satu level. Betapa besarnya dosa itu hingga dia digandingkan dengan khamar, minum arak, berhala, kan, dan juga telek nasib, menggunakan anak panah. Maka itu menunjukkan bahawa dia bukan main-main. Baik. Sebab apa? Sebabnya ialah yang pertama, kenapa digandingkan dengan khamr, dengan minum arak yang kita belajar sebelum ni? Sebab ia adalah satu minuman yang siapa-siapa minum, walaupun nama dia apa sekalipun, tapi kalau dia termasuk dalam kategori khamar, maka akan hilang akal dia, mabuk. Kan? Dia akan hilang akal dia. Sama ada dia hilang separuh atau sebahagian ataupun seluruh akal dia. Sehingga kan kalau dia buat apa sahaja atau dia bercakap, maka dia akan lakukan tanpa berfikir, tanpa menggunakan akal dia. Dan sehingga menyebabkan jadi macam-macam lagi jenayah-jenayah lain. Bila terlibat je dengan arak, dia akan generate, dia akan menghasilkan jenayah-jenayah lain. Dia akan menyebabkan zina dengan anak orang, dengan bini orang, suami orang, laki orang, apa semua. Dia akan melibatkan sampai pembunuhan, dia akan melibatkan sampai perbalahan, kan? Dia akan melibatkan runtuhnya rumah tangga dan sebagainya. Maka dengan sebab itu agama mengharamkan. Sebab itu agama mengharamkan. Ni yang kalau tuan-tuan tengok yang viral hari ni ke semalam, yang pasal cikgu sekolah rakam anak murid dia dalam kelas. Dia tanya, siapa sini yang apa dia ayah dia masak ke apa? Gitulah kan. Pakai angkat tangan budak-budak, kan? Budak sekolah rendah angkat tangan, kata ayah dia masak. Kan? Tanya kat depan tu budak perempuan, tak tahulah agak-agak dah jauh berapa kan. Tanya budak perempuan tu, ayah masak apa? Dia kata, ayah masak ketum. Ayah masak ketum. Allah. Tuan-tuan, bila saya terima je video tu, saya kata, ini masalah ni. Ini masalah. Tuan-tuan kena tahu undang-undang. Kan? Tuan-tuan kena tahu undang-undang yang berkuat kuasa. Selain daripada hukum syarak yang kita duk mengaji selama ni. Kan? Selain daripada hukum syarak yang kita mengaji selama ni, antara yang kita duk mengaji selama ni tuan-tuan sekalian, yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama lain, kita pernah bicarakan tajuk ni, iaitu haramnya kita mendedahkan aib seseorang. Kan, tak boleh. Tambah pula dia melibatkan budak kecil, kan, yang cerita pasal aib ayah dia. Baik. Itu satu hal lah. Dan tajuk tu kita dah bincang sebelum ni panjang lebar tentang kewajipan kita tutup aib dan apa beza dengan mencegah kemungkaran dan seumpamanya. Tapi malam ni yang saya nak highlight kepada tuan-tuan, selain daripada masalah hukum syarak tu, iaitu melibatkan masalah akta kanak-kanak yang berkuat kuasa dalam negara kita. Akta kanak-kanak, khususnya Section 15. Kan? Tuan-tuan kena tahu satu benda. Mengikut akta kanak-kanak yang berkuat kuasa dalam negara kita, kalau ada satu jenayah, contoh satu jenayah, tak kira lah jenayah apa, pembunuhan ke, dadah ke, kan, curi ke, rompak ke, asalkan dia jenayah. Kan? Kalau melibatkan jenayah, maka kanak-kanak tu, sama ada kanak-kanak tu dia terlibat sebagai orang sebagai penjenayah sendiri, sebagai dia yang buat jenayah tu, ataupun dia terlibat dengan cara lain,
ataupun dia sebagai saksi dan sebagainya, maka dalam undang-undang negara kita, kita tak dibenarkan untuk mendedahkan identiti kanak-kanak tu. Tak boleh dedahkan identiti dia. Gambar dia tak boleh. Termasuk video lah. Gambar, video dia apa semua. Termasuk sekolah tempat dia mengaji, institusi pengajian dia. Kan? Ataupun alamat rumah dia. Kan? Apa sahaja yang boleh menyebabkan orang kenal identiti budak tu. Siapa-siapa yang mendedahkan apa-apa fakta, maklumat yang membawa kepada orang kenal budak tu, maka dia dianggap sebagai telah melanggar undang-undang. Tak boleh. Cikgu tu tak tahulah, ni saya duk baca macam-macam dah penjelasan. Ada yang kata cikgu tu rakam nak bagi kat mak dia lah apa semua. Tapi saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, bila jadi kes macam ni, kan polis ambil tindakan siasat, hantar IP investigation paper kertas siasatan kepada DPP, kan, yang Arif Timbalan Pendakwa Raya. Kalau dia kata lepaslah. Kalau dia kata kena dakwa, itu satu masalah. Tu belum kita cerita lagi tindakan tata tertib, kan, oleh Kementerian Pendidikan, oleh pihak berkuasa yang terlibat. Kalau cikgu, dengan cara cikgu lah. Sebab tu tuan-tuan kena ingat bahawa kita nak ambil video ke rakaman apa-apa berkaitan dengan kanak-kanak, pastikan tidak melibatkan apa-apa jenayah. Memanglah kita nak gelak je kan. Kita bukan niat apa pun. Dia kata ayah dia masak ketum, kita nak gelak je. Tapi kita tak tahu bahawa tindakan kita duk share, duk forward, duk sebarkan video budak yang kata ayah dia masak ketum tu, sebenarnya dia ada implikasi undang-undang. Dia ada implikasi undang-undang. Jadi kita benda-benda yang macam tu jangan duk senang-senang nak share. Nak share dalam grup yang tertutup tu tak apalah, grup family tak ada orang nak report, kan, adik-beradik kita je. Tapi kalau kita share sampai keluar, kan, ada orang report, kita kena. Ada orang report, kita kena. Jadi cikgu ke, kerja berniaga ke, apa sekalipun, kita kena ingat bahawa kita tetap tertakluk kepada undang-undang selain daripada hukum syarak, kan. Baik. Yang kedua, judi itu Allah Ta'ala sebut sebagai rijsum min amalis syaitan. Kan? Rijsum min amalis syaitan. Bila Allah Ta'ala sebut rijs, maksud dia apa? Apa maksud rijs? Dalam surah Al-Hajj ayat 30, rijs digandingkan dengan berhala. Kan? Fajtanibur rijsa minal awthan. Maka jauhilah oleh kamu berhala yang najis itu, kotornya berhala itu. Allah Ta'ala guna perkataan rijs. Apa maksud dia? Kan? Maka dia adalah menunjukkan bahawa dia satu benda yang kotor, kan? Benda najis, dosa, kan, yang mengandungi bahaya. Jadi itu istilah ataupun perkataan yang Allah Ta'ala guna kepada dosa yang namanya judi tadi. Walaupun kita kata kecil je, kita nak seronok-seronok, tak boleh, kan? Tak boleh. Baik. Yang ketiganya, Allah Ta'ala mengatakan bahawa ianya adalah amalan syaitan. Dia tu amalan setan, takkan kita nak ikut? Takkan kita nak buat satu benda yang orang kata benda yang hang duk buat tu ialah benda yang setan duk buat. Elok kan macam tu tuan-tuan? Tak elok. Satu benda yang sangat tak elok. Benda yang kita buat tu benda yang sama dengan setan buat. Sangat tak elok. Nama kita sebut pun tak seronok dah. Kan? Sebut tu nampak teruk dah. Maka dengan sebab itu, kalau kita ingin menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka semua benda yang menjadi amalan syaitan kita kena tinggalkan. Walaupun benda tu kita rasa bukan benda yang besar. Kita makan, kita minum, tuan-tuan, pegang tangan kanan. Sebab apa? Sebab bila tangan kiri je, itu setan.
Bila tangan kiri je itu setan. Suap ke mulut, minum apa guna tangan kiri. Itu adalah setan. Walaupun kita kata sama je. Tak nampak beza apa pun. Kan? Tapi dia ada beza. Bila kanan dengan kiri, dia ada beza. Walaupun kita nampak dari segi luaran, kita tak nampak apa-apa perbezaan. Melainkan hanya sebelah kanan dengan sebelah kiri. Tapi Nabi SAW mengaitkan kanan dengan kiri itu bezanya kita dengan setan. Supaya kita dapat menghalang syaitan daripada bersama-sama dengan kita masa kita duduk tengah makan dan minum tadi. Itu benda yang dianggap enteng oleh ramai orang. Tuan-tuan pergi kenduri, pergi jamuan, tuan-tuan boleh tengok ramai orang dia minum belah kanan. Sebab apa? Belah kanan dia dah guna dah tangan tu, ada apa kuah lah, gulai lah, dia dah gaul dah apa semua, maka bila dia minum dia guna tangan kiri. Tak boleh. Dia mesti menggunakan tangan kanan. Walaupun sebagian ulama kata itu makruh, tidak haram, tapi bila dikaitkan dengan syaitan, itu kita tak mau. Kan? Itu kita tak mau. Baik. Sebab dalam ayat Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menyebut apa tindakan yang kita mesti buat dengan setan ni, iaitu innasyaitana lakum adu, kan, fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka anggaplah dia sebagai musuh kamu, kerana sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sebab setan tu musuh kita lah, kita kena anggap dia sebagai musuh. Jangan dia tu musuh kita tapi kita anggap dia sebagai kawan. Ini masalah. Kan? Masalah. Bila dia musuh kita, kita buat sebagai kawan. Dia jadi masalah. Jadi, sebab tu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab bila orang tu jadi musuh kita, dia ada sebab. Kenapa dia jadi musuh kita? Sebab dia mendatangkan mudarat kepada kita. Sebab tu dia tu musuh kita. Tapi kalau orang yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita, kita tak anggap dia sebagai musuh, kita buat dia sebagai kawan, yang tu yang jadi masalah. Saya adalah satu dua kes, kita cerita secara umum lah. Kan? Kadang-kadang orang perempuan dia cerita, dia kata dia tak sangka, kan, suami dia kahwin dua. Ini ayat biasa ni, tak sangka. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kalau suami kita baik, tu beringat tu. Baik-baik tu lah tak sangka tu. Kan? Yang jadi tak sangka tu macam mana tuan-tuan? Dia pun hidup cerita kata pasal kahwin dengan kawan baik isteri dia. Kawan baik isteri dia. Yalah, isteri ni bila dia ada kawan dia bawa main rumah, apa semua kan, ajak minum, menyembang. Isteri tak tahu yang suami tu duk perhati je. Kan? Orang lelaki ni masalah juga orang lelaki ni. Dia duk perhati je. Jadi kaum muslimat kalau nak bawa best friend ke apa-apa ke datang rumah, pastikan dalam ruang yang selamat. Kan? Ruang yang selamat maknanya dia tu kawan kita, dia ada suami, tu selamatlah kan. Tapi kalau anak dara ke apa ke, yang tu kena beringat kan, kena beringat. Oh tak apa ustaz, alah sama tu dengan anak kami, budak lagi umur 20. Hak 20 itulah unsangkable. Yang tak disangka-sangka. Lagi hak kita kata sama umur dengan anak kita, hak itulah laki kita ambil, dia sambar hak tu. Lepas tu main jumpa lawyer lah, tak sangka ustaz. Dia membuat tak sangka. Kan? Jadi tapi yang tu bukanlah jenayah. Itu bukan jenayah. Cuma saya sebut sebagai selingan nak bagi tahu bahawa kalau kita anggap dia tu sebagai lawan, sebagai masalah, maka kita kena anggap dia sebagai lawan lah. Jangan benda hak kita kata benda tu lawan kita, kompetitor kita, rival kita, tiba-tiba kita ambil, main duduk dekat dengan kita. Payah. Kan? Saya bukan nak samakan itu sebagai jenayah, bukan. Yang tu tuan-tuan jangan salah faham. Tapi saya nak maksud saya yang tu. Jadi apatah lagi kalau syaitan. Kan? Jadi bila syaitan, Allah Ta'ala kata apa? Dia adalah musuh kamu. Maka anggaplah dia sebagai musuh. Anggap dia sebagai musuh.
Saya bagi contoh dekat tuan-tuan, kajian yang dibuat tentang judi yang ada di Malaysia. Kan? Judi yang ada di Malaysia. Nak tunjuk kita ni anggap dia sebagai musuh ke tidak? Yang tak maunya kita kata dia musuh, tapi masyarakat tidak menganggap dia sebagai musuh. Kita tengok, kita ambil daripada hak tahun dulu-dulu. Kan? Bagaimana pegawai-pegawai Melayu yang beragama Islam terlibat dengan syarikat-syarikat judi. Syarikat-syarikat judi. Kalau kita start dengan Genting, contohnya Genting Berhad, kan, Resorts World, apa lagi, Magnum Corporation, Metroplex, kan, Leisure Management, Berjaya Sport Toto, apa semua ni kan. Macam-macam lah, dia ada banyak dia punya senarai. Kalau macam Tanjung Public Limited tu, dia adalah nombor ramalan lumba kuda. Kalau di Penang, kalau siapa-siapa yang pernah pergi mahkamah tinggi syariah Pulau Pinang, Jalan Batu Gantung tu, sebelah tu je, opposite, bertentangan dengan bangunan mahkamah tu, padang lumba kuda. Padang lumba kuda. Jadi saya biasalah bila habis-habis kes di mahkamah tinggi syariah tu, kita minum kan, kita minum-minum, nanti yang staff di lumba kuda tu dia datang makan minum di bangunan mahkamah ni. Jadi adalah sebahagian pada mereka yang kenal saya, cerita masalah dia cari kerja lain susah kan. Jadi, tak ada pilihan sangat. Tak ada pilihan sangatlah untuk dia dan sebagainya. Jadi nak tunjuk bahawa dekatnya judi ni dengan kita, dengan masyarakat kita. Kalau macam Berjaya Sport Toto tu 4 nombor ekor, nombor ramalan. Saya percaya ramai di kalangan kita tahulah kan, yang ke tempat nombor ni apa semua tuan-tuan tahu. Antara contoh yang mudah ialah setengah orang kita dia tunggu kereta accident. Dia tunggu kereta accident. Accident je kereta tu kalau terkangkang 4 tayar ke atas, yang tu lagi cantik lah. Tu lagi cantik. Nombor tu lah. Dia tulis, kita ingat ke tulis nak telefon ambulan ke apa, truk tarik ke, lori tarik ke apa kan, rupa-rupa hak tu dia nak pergi. Tuan-tuan. Orang Melayu itu belum kita cerita yang duk amal benda-benda yang boleh menyebabkan syirik. Pergi dekat kubur tuan-tuan. Minta nombor ekor dekat kubur tu. Tuan-tuan tahu kubur mana? Macam-macam tuan-tuan. Hak jirat Cina lah. Hak jirat Cina tu saya boleh faham juga. Jirat Cina pasal nama pun judi. Judi tu setan. Pergi kat jirat Cina tu munasabah, logik lah. Tapi yang saya tak faham, sampai sekarang saya tak faham, nak nombor ekor, pergi dekat dengan wali Allah. Hal tu saya tak faham. Pergi minta dengan wali Allah. Saya kata macam mana ni? Nak minta nombor dengan wali Allah. Kubur keramat. Dia kata tu wali Allah, dia pergi minta dengan kubur keramat, kata wali Allah ni. Hak ni saya tak faham. Betapa syaitan dia menyesatkan orang Islam tu sebegitu jauh. Sebegitu jauh. Sangat tidak logik, tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Pasal apa Islam marah sangat tuan-tuan judi ni? Sebab dia merosakkan banyak benda yang kita cerita tadilah. Termasuklah mendatangkan kerugian. Bergaduh suami isteri sampai bercerai. Duit yang patut boleh kita bagi nafkah anak isteri, duit itulah kita buat berjudi. Tuan-tuan tanyalah siapa yang duk berjudi tu. Banyak menang ke banyak kalah? Banyak habis duit tuan-tuan. Adalah hak dapat tu, bukanlah semua tak dapat, ada yang dapat, tapi kebanyakannya majoriti habis duit. Bergaduh suami isteri, anak-anak terabai, kita jadi makin jahat, dengan Allah Ta'ala makin jauh, dengan setan kita makin dekat. Itu masalah dia. Baik, kita tengok contoh kan, benda-benda yang ada dalam masyarakat kita ni. Umpamanya bagaimana penglibatan
Kita tengok bagaimana penglibatan orang-orang Islam kita dengan syarikat-syarikat judi. Judi ni tuan-tuan, dia memang melibatkan wang yang sangat banyak. Contoh, kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan masih ingat, Genting Berhad, kan? Genting Berhad, bekas Ketua Polis Negara, mantan Ketua Polis Negara, Tun Hanif Omar, dia terlibat dalam Genting. Saya masih ingat masa tu saya masih belajar, aku lama dah cerita ni, kan? Orang duk hentam dia. Itu menjadi satu isu yang besar pada masa itu. Maka dia jawab bahawa dalam Quran tak ada ayat mengharamkan judi. Yang ni yang menyebabkan jadi orang kata, habis tu yang tadi ayat apa? Innamal khamru wal maisir. Jadi orang yang pernah pegang jawatan IGP, kan, Ketua Polis Negara, tiba-tiba orang inilah yang terlibat dengan syarikat-syarikat perjudian. Jadi macam mana kita dalam negara kita nak lawan judi ni? Kalau orang Islam yang orang kata pangkat tinggi ni, dia terlibat dengan benda-benda macam ni. Ini antara nama yang terkenal lah, yang ramai kita di Malaysia dah tahu dah, bagaimana bekas Ketua Polis Negara terlibat dengan Genting Berhad. Begitu juga mantan timbalan Ketua Polis Negara. Ini banyak nama lah, saya tak mau sebut semua nama tu. Saya sebut satu nama saja, Tan Sri Hanif Omar. Yang kedua ni mantan timbalan Ketua Polis Negara, juga terlibat dengan Genting sebagai director, sebagai pengarah dalam Magnum Corporation, kan? Datuk Khair Johari, apa ni kalau saya sebut nama dia lah, kan? Bekas Menteri Kabinet. Lepas tu macam-macam lah. Ada yang bekas General Angkatan Tentera Malaysia. General tu, bila dah pencen general, kan, kita orang kampung pencen buat apa? Kita datang masjid, kan, mengaji. Tapi orang pangkat tinggi ni, apa yang dia ada tu tak cukup, dia terlibat pula dengan syarikat-syarikat perjudian. Kita tak rasa takut ke tuan? Kita dah pencen dah sekarang, ada umur 60, 70. Hari kita bilang je, berapa tak lama dah, berapa tahun je lagi, selagi mana Allah Ta'ala izinkan. Lepas tu, kita duduk dalam tanah. Duduk dalam tanah, tuan-tuan. Kita nak mati husnul khatimah atau kita nak mati su'ul khatimah? Na'udzubillah. Patutnya bila kita dah pencen, kita dah berhenti dah kerja, carilah duit yang halal. Kalau masa kita kerja tu, kita boleh buat alasan macam-macam, begitu, begini dan sebagainya. Tapi sekarang kita dah pencen, kan? Dengan duit pencen tu, beli kebun ke apa ke, ikhtiarlah untuk kita bersihkan harta kita, supaya bila kita mati nanti, duduk di bawah sana, kat bawah dalam tanah tu, tuan-tuan, supaya tidak ada masalah. Tiba-tiba kita pergi terlibat pula dengan aktiviti ataupun perniagaan perjudian. Ini masalah, tuan-tuan. Dalam syarikat itu Resort World, ada berapa orang? 4 orang. Orang Islam kita yang terlibat. Carlsberg, kan, juga bekas General Angkatan Tentera Malaysia terlibat dalam syarikat Carlsberg. Banyaklah, ada yang daripada keluarga diraja pun yang terlibat. Tuan-tuan boleh tengok dalam Berjaya Sport Toto, itu nama orang Islam kita, bangsa Melayu yang beragama Islam. Berjaya Group Berhad, orang Islam, ada beberapa nama, kan, dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kepada kita betapa sukarnya kita ini untuk menjauhkan diri. Sebabnya orang yang kita kata golongan elit Melayu, kan, orang elit yang beragama Islam, mereka ni ada pangkat tinggi dalam kerajaan, dalam kabinet, dalam angkatan tentera, dalam PDRM dan sebagainya, dan orang inilah yang terlibat dengan apa kita kata syarikat-syarikat perjudian tadi. Itu belum kita cerita berkenaan dengan bagaimana SPRM, kan, tangkap
penguat kuasa undang-undang, tak kiralah daripada jabatan mana, yang terlibat dengan rasuah. Jadi sekarang ni punca kepada rasuah tu, antaranya toke-toke yang terlibat tu kenapa tidak ditangkap. Jadi sebab tu kita mengharapkan supaya masyarakat kita ni, sama ada pangkat apa kita sekalipun, setiap orang hendaklah meletakkan dalam kepala dia amar ma'ruf nahi mungkar. Apa peranan yang kita boleh mainkan supaya segala punca kejahatan ni kita dapat hapuskan. Dia masalahnya tuan-tuan kerana masing-masing rasa tak pernah cukup dengan kekayaan yang dia ada. Pencen, dia nak berkhidmat lagi sebagai director lah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab allowance, habuan yang ditawarkan yang lumayan. Jadi kita kena perhatikan perkara-perkara seperti ini supaya ia tidak mendatangkan masalah kita di alam barzakh nanti. Kalau kita tengok, antaranya ialah kajian yang dibuat menunjukkan bahawa sindiket perjudian, ini dia ada satu lagi, yang judi tidak berlesen pula, kan? Yang tadi kita sebut syarikat yang berlesen. Ini yang tidak berlesen pula. Yang tidak berlesen ni, dia mampu bayar kepada pegawai penguatkuasa sebulan 10,000. Siapa tak mau? Gaji sebulan 4,000, 5,000 sebulan. Tiba-tiba ada sindiket perjudian nak bagi tetap sebulan dapat 10,000. Sebulan 10,000. Itu yang menyebabkan banyak judi-judi haram ni, judi yang tidak berlesen, gagal untuk dibasmi atau dicegah. Walaupun benda tu dekat dengan dekat dengan pihak penguatkuasa, menyebabkan ramai orang tak puas hati. Lalu dibuat aduan kepada, tak kiralah majlis bandaraya ke, majlis perbandaran dan sebagainya, kepada PDRM, kepada SPRM dan sebagainya, supaya diambil tindakan terhadap sindiket perjudian tadi. Dan mereka ni pandai, tuan-tuan. Mereka ni pandai. Pasal apa mereka ni pandai? Sebab mereka ni akan sponsor sukan, kan? Mereka akan sponsor yang sekarang dipanggil sebagai CSR, Corporate Social Responsibility, buat bantuan kepada orang miskin dan sebagainya. Jadi diorang pandai dalam menjalinkan hubungan dengan dengan masyarakat. Itu yang menyebabkan kita kadang-kadang kita rasa terhutang budi dengan pihak yang bagi sumbangan. Tu belum kita cerita lagi berkenaan dengan kasino-kasino yang mana tempat tumpuan aktiviti perjudian di kalangan rakyat Malaysia di sempadan-sempadan, kan? Yang kita ni sempadan belah orang kata Thailand lah, kan? Sempadan belah Thailand. Malah ada satu kajian didapati bahawa satu tempat ni, tuan-tuan, 3,000 rakyat Malaysia sebulan pergi kat situ, dan mereka ni ada minimum akan membelanjakan antara 1,000 hingga 100,000 untuk dihabiskan di tempat-tempat perjudian tadi. Banyak tu, kan? Banyak. Malah ada kasino yang terima geran rumah dan juga geran kereta sebagai cagaran untuk berjudi. Ini yang menyebabkan rosak rakyat dalam negara kita. Dan tempat berjudi ni banyaklah. Ya, ada yang sekarang ni apps je, dengan handphone kita ni. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan, bila tuan-tuan beli handphone dekat anak, tolong cek. Tuan-tuan beli berapa handphone ni? Ada yang beratus, dekat 1,000 ada yang 1,000 lebih, ada yang 2,000 lebih. Oh, seronoklah anak ni. Kita pula janji dengan anak, kalau dapat cemerlang apa semua, Umi akan bagi handphone. Ataupun ayah akan bagi handphone. Ataupun pakat ayah dengan Umi. Ayah separuh, mak separuh sponsor. Anak pun seronok dapat handphone. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang cek handphone anak dia? Anak dia buat apa dengan handphone? Cek tak? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita tak mau benda yang kita bagi pada anak kita merosakkan anak kita. Tuan-tuan kena pastikan, saya dan juga tuan-tuan kena pastikan bahawa apa sahaja yang kita sediakan untuk anak kita, dia adalah untuk manfaat anak kita. Bukannya merosakkan lagi anak kita.
Ni sampai bagi handphone kat anak tak pernah ambil tahu anak buat apa dengan handphone. Apps apa yang dia pakai. Kena tahu apps apa. Ni mak dengan ayah pun tak tahu. Apps tu apa? Bisik sebelah. Apps tu apa? Apps pun tak tahu. Macam mana dia nak pastikan bahawa apa yang anak dia guna, handphone yang dia bagi tu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Sebab tu saya dalam kuliah saya baru ni, di satu tempat, saya cerita tentang bagaimana meninggalkan dosa tu boleh mendatangkan pahala, dan bagaimana meninggalkan dosa tu boleh mendatangkan dosa pula. Bukan semua meninggalkan dosa tu mendatangkan pahala. Ada meninggalkan dosa yang mendatangkan dosa. Ada meninggalkan dosa dapat pahala. Ada meninggalkan dosa tak dapat apa-apa. Contoh, tuan-tuan tak pernah tengok gambar-gambar yang tak baik. Tak pernah tengok gambar yang tak baik. Pasal apa? Sebab handphone pun tak ada, nak tengok apa? Nak tanya, hak tu dapat pahala tak? Pahala kerana tidak memandang, tidak melihat gambar-gambar yang tidak senonoh. Dapat pahala tak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab dia nak dapat macam mana pahala. Handphone pun tak ada. TV pun tak ada kat rumah. Wi-Fi pun tak ada. Internet pun kat rumah pun tak ada. So, dia tak dapat pahala tu. Yang dia dapatnya kalau dia kalau dia ada handphone, dia tahu bahawa ada gambar tak elok. TikTok lah apa semua sekarang ni kan. Ada benda-benda yang tak elok dalam handphone dia ni. Kalau dia tekan je keluar gambar tu. Tapi dia tak tekan. Tu baru dapat pahala. Yang tu baru dapat pahala. Sebab dia boleh tekan. Dia tak pernah tengok gambar tak elok. Pasal apa? Sebab dia tak tahu apps. Dia tak tahu apps. Dia tak tahu website apa. Dia tak tahu. Dapat pahala tak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak tengok tu pasal dia tak tahu. Kalau dia tahu, agak-agak dia tengok dah. Hari ni tak tengok, apa-apa pun tak tengok benda-benda yang tidak senonoh. Pasal apa? Sebab internet kena potong. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Pasal apa? Sebab hang tak tengok tu pasal internet hang kena potong. Tapi kalau internet tak kena potong, ada internet, tapi kita sebab iman kita tu yang kita tak tengok, maka itu yang mendatangkan pahala, tuan-tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena ambil tahulah kan, apps ke apa ke, supaya benda yang anak kita duk guna tu kita tahu, ni website tak baik kan, ni apps yang judi kan, judi cyber, kita kena tahu. Ni sampai tak, anak kata alam Umi game je Umi. Umi pun percayalah, dah Umi tak tahu apa-apa pun. Jadi kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita kena ambil peduli perkara-perkara yang macam ni. Lepas tu banyaklah perjudian ni dia boleh jadi dengan lumba kuda. Dia bukan setakat lumba kuda tuan-tuan. Perjudian dia boleh jadi dengan bola sepak pun boleh jadi. Macam yang saya sebut tadi lah. Mengaitkan pun joran tu pun boleh jadi berjudi. Kan? Lumba lari pun boleh jadi berjudi. Main hak biasa-biasa ni. Cara kampung pun boleh jadi berjudi. Apatah lagi permainan video. Kan? Tuan-tuan boleh tengoklah di cyber cafe dan sebagainya. Ni yang istilah mesin lumba kuda apa semua tu macam-macam lah. Daun teruk kan, daun teruk tengok ada pertaruhan, macam-macam permainan. Judi untuk kanak-kanak, cara main tikam lah apa semua. Itu main guna kartun, gambar kartun, macam-macam yang boleh menyebabkan anak-anak kita terlibat dengan perjudian. Jadi sidang hadirin mukminin, kita pun dalam PKP ni kita lagi bercakap pasal undang-undang apa semua, kita pula kena. Kan? Kita kena patuhlah dengan PKP ni, dengan SOP yang telah ditetapkan, walaupun banyak lagi cerita lain. Tapi yang pentingnya sidang hadirin mukminin ialah dalam agama ni kita bukan sekadar perlu tahu tentang haramnya judi, haramnya arak, haramnya corruption, rasuah dan lain-lain, tapi pada masa yang sama kita kena tahu dia punya modus operandi dia. Modus operandi dia dalam zaman kita hari ini. Istilah-istilah hari ini yang saya sebut tadilah, dengan apps-nya apa semua, untuk memastikan bahawa keluarga kita selamat.
kan, supaya bahaya-bahaya yang kita bincang tadi tidak masuk dalam rumah tangga kita, tidak menyebabkan berlaku keretakan dalam rumah tangga, tidak menyebabkan anak-anak kita terpesong jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pohon kepada Allah taala agar Allah taala melindungi kita semua dan juga negara kita ini, semua umat Islam, daripada segala bahaya, segala fitnah yang ada di dunia maupun di hari akhirat. آمين يا رب العالمين والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.